bersama saya Ain daripada Kelab TV Ekor Relawan UKM. Sekarang saya berada di hadapan rumah Tengku Fatimah Zahra dan juga pokok yang sangat besar yang dikatakan berhantu. Jadi sejauh manakah ura-ura dan berita ini sahih? Kita saksikan, kita jemput hos jemputan Encik Tabah Syazwan yang merupakan pengulas TV Sukan TV3 dan juga speaker pertama Datuk Shah yang merupakan fellow Lestari UKM dan speaker kedua Ustaz Karim yang merupakan beliau adalah Imam Masjid UKM. Jadi tunggu kita saksikan di Facebook Live TV Ekor Relawan UKM pada hari Isnin jam 11. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua penonton FB Live TV Ekor Relawan TV. Okey, bersama saya mungkin penonton-penonton sekarang ada pensyarah dan prof, kawan-kawan daripada student UiTM, UKM yang sedang menyaksikan program FB Live webinar kita. Jadi Alhamdulillah, sebelum itu saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Syibratu Ain binti Mazli, boleh panggil Ain, selaku pelajar praktikal daripada UiTM Seremban di Lestari UKM. Saya juga selaku pengacara yang akan mewakili daripada Kelab Ekor Relawan UKM. Jadi tema, sebelum kita meneruskan lagi webinar kita pada hari ini, kita ingin memberitahu tentang tema TV Ekor Relawan UKM ini adalah bertujuan untuk mendidik, memotivasi dan menginspirasi anak-anak muda dan generasi pada sekarang, zaman sekarang dengan media platform ini. Jadi anda sekarang sedang menyaksikan TV Ekor Relawan UKM secara langsung di alam maya, ya, dibawakan oleh Kelab Ekor Relawan UKM. Jadi sebelum diambil alih sepenuhnya oleh Encik Tabah Syazwan yang mungkin anda kenal beliau selaku pengacara personaliti sukan TV, saya ingin sebelum itu jangan lupa dulu share, like, share dan komen Facebook Live webinar kita hari ini supaya sama-sama kita dapat menyaksikan kerana ada apa yang menariknya adalah kita ada lucky draw dan juga hadiah yang menanti penonton di luar sana, di sana. Kerana di hujung rancangan nanti saya minta penonton untuk menunggu kerana kita ada hadiah yang menarik menanti anda. Jadi kena tunggu di hujung sehingga hujung rancangan kerana kita akan bawakan khas, ya, host dan panel-panel yang hebat untuk anda semua. Dan kita akan saksikan video Kelab Ekor Relawan kepada anda. Saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang tuan-tuan dan puan yang di sana. Jangan lupa saksikan kami di FB Live TV Kelab Ekor Relawan UKM untuk sama-sama kita menjaga kelestarian kampus UKM. Bye-bye. Jangan lupa saksikan rancangan pertama Kelab Ekor Relawan di Facebook. Okay, jangan lupa like Facebook dan Instagram Kelab Ekor Relawan UKM. Saksikan Ekor Relawan TV sambil makan waffle di Pusanika. Jom follow Ekor Relawan TV. Ya, itu dia video sedikit sebanyak ya daripada staff kita. Kalau anda melihat daripada dalam video itu adalah staff di Lestari UKM, ya.
Dan insya-Allah kelab TV Ekorelawan ini akan bukan sahaja hari ini sahaja, kita akan ada siri-siri yang akan datang. Kita akan membincangkan lagi topik-topik yang menarik yang akan melibatkan isu-isu semasa, isu-isu luar negara mungkin. Jadi kepada anda, jadi kena saksikan, kena follow, kena follow sebab insya-Allah kita akan bertemu lagi di webinar pada minggu depan. Dan sebelum saya memberi kepada host kita hari ini, jadi saya nak minta anda komen semua clear tak suara? Okey, boleh dengar ke tak? Okey. Sebab kita akan pilih juga, kita akan pilih penonton yang paling aktif komen, right? Kita akan bagi hadiah kepada anda. Jadi dengan itu saya menjemput host kita. Alhamdulillah, terima kasih. Syibratul Ain. Wow, nama pun macam nama ala-ala Arab gitu kan. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat pagi. Khususnya warga-warga Universiti Kebangsaan Malaysia. Terima kasih jugalah kerana menjemput saya untuk mengendalikan satu sesi webinar yang saya rasanya tidaklah jarang-jarang berlaku dalam hidup saya. Pernah berlaku satu ketika dulu dan saya rasa pagi ini agak menarik juga apabila Kelab Ekorelawan UKM memilih untuk membawa satu topik yang saya rasa di kalangan masyarakat kita ni sudah memang sinonim dengan pokok berhantu, pokok yang kononnya boleh membawa kebahagiaan, pokok yang kononnya boleh membawa kekayaan. Sejauh mana kebenaran ini yang nak kita bincangkan, yang nak kita perhalusi pada pagi ini agak menarik juga kerana kita bersama dengan panel-panel yang saya yakin sekali mempunyai pengalaman yang begitu luas, yang begitu dekat dengan alam sekitar, yang sudah berkawan rapat, berkawan baik sebenarnya dengan alam sekitar. Nak saya perkenalkan tetamu kita yang pertama pada pagi ini yang berbahagia, Datuk Syahrudin Ismail, merupakan seorang fellow penyelidik lestari UKM dan pengasas Kelab Ekorelawan UKM dan merupakan mantan Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia JPSM. Jangan main-main. Jadi mana pokok-pokok yang berhantu tu sudah mungkin dah menjadi rakan-rakan baik Datuk juga ni mungkin, ataupun mungkin dah dikenali kan sebelum ni. Dan seorang lagi tetamu yang kita bawa pada pagi ini, kita kena bawa lah seorang ustaz. Manalah tahu sepanjang program ni kita pula terasa sesuatu jadi ustaz boleh cepat rawat ataupun doa kita semua kan. Okey, pagi ni kita ada Ustaz Khairil Khuzairi Omar, Ketua Bahagian Dakwah Pusat Islam UKM. Jadi terima kasih. Apa khabar Datuk? Apa khabar Ustaz pagi ni? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Nampak semangat sekali nak bawa topik yang mungkin dah biasa dengar tetapi mungkin tidak dibawa secara dalam perbincangan. Dan sebelum kita pergi perbincangan yang lebih panjang, lebih rancak pada pagi ini, terima kasih jugalah warga-warga kerja UKM, mungkin ada juga dari pihak-pihak lain, institusi lain ataupun penonton secara atas talian. Memang hari ini dah menjadi satu norma baru. Banyak sekali webinar, program-program khusus-khusus yang diadakan secara atas talian. Maklum sajalah kita masih lagi dalam nak menjaga SOP dan sebagainya. Okey. Dan anda juga harus bersama dengan kami hingga ke penghujungnya kerana ada tawaran-tawaran hadiah yang menarik yang disediakan oleh pihak Kelab Ekorelawan UKM. Baik, sebagai mukadimahnya, Datuk, mungkin sebelum kita pergi kepada perbincangan yang lebih menyeramkan, yang lebih mendebarkan. Berapa tahun Datuk dengan pengalaman dengan pokok-pokok ni? Maksud saya dengan alam sekitar kita ni. 30 tahun. 30 tahun. Lama. 30 tahun. Jadi Datuk, itu masa berkhidmat lah. Oh, sewaktu berkhidmat. Sepanjang 30 tahun itu apakah pengalaman yang barangkali mungkin menarik boleh kita kongsikan? Ya, maklum sajalah berjenis pelbagai jenis-jenis pokok yang sudah pun Datuk terokai. Oh, memang banyak. Dan saya rasa hutan tu penuh dengan ilmu sebenarnya. Yeah. Kita kena ingat, penuh dengan ilmu yang masih belum diteroka sepenuhnya. Jadi cerita-cerita yang kita dengar tu berbagai rupa, tetapi ilmu yang perlu kita manfaatkan tu banyak lagi yang kita belum temui. Dan mungkin perlu diterokai untuk mendapatkan ilmu-ilmu ini daripada hutan. Jadi itu secara, ya, walaupun kita kata dah maknanya
telah berkhidmat dan sebagainya walaupun 30 tahun ya, banyak lagi kita tak tahu ya. Ya, Misteri dia yang kita tak Betul. tahu ya. Khususnya generasi muda lah yang mungkin Ya. mengambil alam sekitar ini begitu mudah sekali. Mungkin ada juga beberapa peraturan-peraturan yang perlu kita patuhi. Ini saya rasa dekat sekali dengan Ustaz Khairi Khuzaim, Ketua Bahagian Dakwah Pusat Islam UKM. Ustaz, bagaimana agaknya kita nak berkawan dulu dengan alam sekitar ini? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang berbahagia saudara Tabah selaku pengacara kita pada forum kita pada pagi ini. Kemudian yang berbahagia Datuk Syarudin, semua ni sahabat-sahabat masuk hutan Melaka, dan kita juga pernah bersama beberapa program. Alhamdulillah kita dapat bersama hari ini dalam situasi seumpama ini dalam membincangkan tajuk pokok hantu ni. Seram juga dengarnya, tapi itulah orang kata skop perbincangan kita menarik juga sebenarnya, kerana masyarakat kita banyak lagi sebenarnya yang tak tahu yang berkaitan apa yang berlaku dalam hutan ni sebenarnya, ya. Apakah suasana dia sama seperti mana di rumah, di bandar, kampung. Jadi hutan ni suatu benda yang berbeza lah suasana dia, kerana ianya tempat yang bukan seperti mana kita duduk di rumah ni, maknanya dengan macam-macam kemudahan ada, tapi dalam hutan ni kita dengan alam sekitar je lah. Jadi bagaimana kita nak berkomunikasi dengan alam sekitar, itu saya rasa Datuk Sarudin lebih mengetahui. Cuma apa yang perlu nak saya fahamkan kepada sidang pendengar sekalian, bahawa hutan ni juga adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang terkandung dalam hutan itu, serangga-serangganya, haiwannya dan makhluk-makhluk yang kita nampak, yang kita tak nampak tu, semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita kena faham pertamanya. Jadi bila mana orang kata hubungan kita dengan hutan tu, hutan ataupun rimba ni sebenarnya berkait rapat, ya, kerana Nabi hukama sendiri pernah mengatakan, kalau kita nak tenang, hati kita nak tenang, ya, apa kata hukama? Yang pertama, tengok air. Sebab tu orang pergi air terjun, mandi pergi tasik, mandi sungai, kan? Air nak tenang hati. Yang keduanya, yang menghijau. Yang menghijau ni maknanya itu yang kita masuk hutan, yang pergi hikingnya, yang suka berkebunnya dan sebagainya lagi lah. Jadi maknanya kerana di situ tempat yang tenang. Yang ketiganya, lihatlah wajah-wajah yang cantik, wahai Cik Tabah weh. Nampak tak? Jadi maknanya itu 3 petua hukama kata nak tenang hati. Jadi ramai orang suka masuk hutan. Ya, ramai orang suka masuk hutan kerana ada kaitannya dengan untuk mendapat ketenangan, melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya lagi lah. Jadi sebab itulah, ya, manusia ni tak dapat nak dipisahkan dengan hutan belantara ni. Ya, jadi itu mukadimah saya lah. Alhamdulillah. Rasanya jelaslah dengan penerangan ringkas yang diberikan oleh Datuk dan juga Ustaz. Ya, tidak boleh tidak sebenarnya hutan ataupun rimba ini memang menjadi satu lokasi pilihan kita semua, khususnya di hujung-hujung minggu untuk beriadah ataupun untuk mendapatkan ketenangan seperti yang disampaikan oleh Ustaz itu tadi. Tetapi Datuk, saya tertarik untuk terus kita pergi kepada tajuk kita, benarkah pokok berhantu. Sebelum itu, berapakah jenis-jenis pokok yang kebiasaannya di dalam hutan ataupun rimba ini yang barangkali mungkin kita tidak begitu perasan, yang sebenarnya mungkin menyimpan sesuatu yang kita perlu berkomunikasi dengan lebih baik, berkomunikasi dengan lebih beradab sebenarnya. Silakan. Okey, nanti saya cuba jawab ya. Nak jawab ke tak jawab ya? Adakah pokok itu berhantu ya? Jawab adakah benar ya? Benar atau tidak ya? Okey, saya akan mula dengan
satu cerita, satu pengalaman di hutan semasa kami buat camping untuk menjalankan kerja-kerja hutan lah dulu-dulu. Ya, okey. Berkemah tu memang cantik lah, seronok lah ya. Jadi kita dah berkemah dan buat kemah dan sebagainya dan tidur ramai-ramai lah. Maknanya satu tim tu selalunya 7 orang. Tidur dan suasana, kita kena tengok suasana dia memanglah gelap. Tak ada lampu, tak ada apa. Dan tiba-tiba pada pukul 3 pagi dalam keadaan senyap sunyi dan sebagainya dengan penuh kegelapan ada panggilan nama. Tu 3 pagi tu 3 pagi. Ada panggilan nama, saya tak nak ceritalah. Ada dipanggil nama seseorang. Jadi kami semua bangun dan tanya antara sahabat-sahabat, you ada panggil nama saya tak? Oh, dia kata tidak. Jadi tidak. Jadi apa perasaan penonton lah kalau begitu berlaku pada pukul 3 pagi ada orang panggil nama kita. Jadi isunya ialah dia menimbulkan 2 faktor utama ya. Yang pertama gelap ya. Gelap. Jadi kita takut kepada gelap. Jadi suasana tu gelap, sunyi dan sebagainya. Jadi hutan memang begitu ya. Jadi kalau kita pergi tengah hari, pukul 12 tengah hari pun walaupun matahari di kepala kita, tapi di dalam hutan tetap gelap ya sebab cahaya tidak banyak sampai ke lantai hutan. Ya. Jadi ini dia punya pendekatannya. Oleh kerana kita takut dan kita pula mula kita teringat kepada cerita-cerita tok kita cerita, tok Wan kita cerita masa kita kecil-kecil dulu. Bahawa you pergilah ya. Oleh itu kita selalu dengar ayah tok kita selalunya kita bermain waktu petang, waktu senja, semuanya disuruh balik. Jangan main dekat pokok itu, dekat padang tu dan sebagainya. Jadi semuanya mulalah datang ke pemikiran kita untuk mengganggu pemikiran kita dan seterusnya melemahkan semangat. Jadi inilah suasana. Jadi kita kena tengok hutan seperti mana Ustaz kata, pelbagai tumbuhan ya. Ada yang tinggi ya, yang tinggi, pokok tinggi tu selalunya orang kata hantu galah. Jadi cerita-cerita kat kampung ya, hantu galah. Ya, jadi macam-macam. Jadi ini adalah berdasar kepada persepsi dan perasaan kita ya. Dan kita tahu dalam hutan beribu jenis pokok. Itu pokok saja ya. 2-3 ribu jenis pokok. Tumbuhan ada 15,000 jenis. Itu tak masuk serangga macam Ustaz kata tadi. Beratus-ratus ribu. Dan macam-macam lagi hidupan liar, suasana bukit, bukau, aliran sungai, aliran anak-anak sungai dan sebagainya. Semuanya ini membawa satu suasana yang memang menggerunkan ya. Kalau kita tidak biasa berada dalam hutan. Yang biasa tu pun kita rasa seram juga kadang-kadang ya. Jumpa gua dan sebagainya. Jadi ini adalah lumrah ya. Maknanya suasana keadaan dalam hutan itu sendiri. Jadi kita kena fikir apakah yang kita merasa takut. Jadi bila kita takut, maka timbullah dalam suasana itu macam-macam pemikiran, macam-macam kita punya misteri dalam pemikiran kita. Justru itu nak jawab benar atau tidak, kena tunggulah, kita tunggu. Kita tunggu di akhir rancangan lah, insyaAllah. Kita akan tengok merungkaikan apakah perkara-perkara yang berlaku. Dan banyak cerita lah ya kita dengar. Dan masa bertugas pun ada cerita, nanti saya berkongsi lah. Yang penting ialah rupa bentuk pokok itu sendiri. Tiada satu pokok rupanya sama. Jadi kadang-kadang dalam hutan kita nampak macam tangan orang lah. Ada tumbuhan-tumbuhan akar dan sebagainya macam rambut lah. Berjuntai di sana ya dan sebagainya. Jadi kita rasa ada perasaan seram dan sebagainya. Jadi itu adalah lumrah yang maknanya tumbuh-tumbuhan dia memang macam begitu ya. Dia ada dia punya karakter dia. Kadang-kadang kita nampak macam tangan ya. Kadang-kadang kita nampak. Jadi banyak
struktur hutan itu berbeza-beza dari satu tempat. Ada yang berduri ya. Kadang-kadang kita jalan ingat ada orang tarik ke? Sebenarnya duri yang menyentap kita ya. Dekat baju dan sebagainya. Jadi inilah yang menyebabkan kita perlu berhati-hati dan perlu ada ilmu ya. Di ujung nanti kita cerita apakah kenapa kita perlu tahu sebelum kita menurut ke hutan dan sebagainya. Jadi setakat itu buat nanti kita sambung balik dalam Boleh. Jadi kita lihat. Saya tertarik juga untuk bawa kita balik ke mungkin zaman kita berada di kampung. Pendekatan yang digunakan oleh ibu bapa ataupun mungkin mak-mak saudara kita, pak-pak saudara kita, mungkin pada ketika itu psikologikalnya agak berbeza jika dibandingkan dengan generasi muda pada hari ini. Kalau kata anak balik lambat, suka kaitkan dengan jika pergi ke situ macam Datuk kata tadilah, nanti diselindung oleh pokok itu dan pokok ini. Jadi amalan ini ataupun pendekatan ini tak banyak walaupun sikit sampai ke hari ini generasi muda khususnya anak-anak generasi muda pada hari ini juga melalui pendekatan yang sama sebenarnya. Tetapi saya nak pergi kepada Ustaz. Adakah pendekatan-pendekatan seperti ini yang sebenarnya membawa kita kepada tajuk yang sedang kita bincangkan ini, ataupun sebenarnya ia hanyalah mitos semata-mata kerana untuk menakutkan anak-anak, untuk memberikan didikan dan sebagainya menggunakan elemen-elemen alam sekitar ini. Yang kita tahu alam sekitar ini sebenarnya adalah membekalkan udara yang segar sebenarnya. Ada kaitannya dengan kesihatan kita. Lebih banyak kita berada di dalam hutan atau rimba, lebih banyaklah bekalan oksigen yang boleh kita dapat. Tetapi pendekatan, jika kita balik ke satu zaman di mana kita di kampung satu ketika dulu ataupun pada hari ini, adakah pendekatan-pendekatan ini sebenarnya yang membawa kepada tajuk yang sedang kita bincangkan pada hari ini, tetapi sebenarnya mungkin persepsi ataupun perception kita yang sebenarnya terhadap hutan dan rimba itu telah disalah tafsir, kalau tak silakan. Baik. Orang macam panjang soalan dah. Tak apa, kita jawab pendek je. Orang dulu-dulu ni memang dia pandai lah. Psikologi orang lama, orang dulu-dulu orang lama lah, psikologi orang lama kan. Supaya jangan balik maghrib, jangan balik senja. Supaya apa? Supaya anak-anak kita ni bersedia untuk solat maghrib. Pendekatan itu juga diguna untuk orang hari ni walaupun di bandar tak ada hutan pun, tapi dipesan juga jangan balik lewat-lewat, jangan balik senja nanti kena rasuk lah apa benda lah. Yalah maghrib duk main bola lagi, maghrib duk bersukan lagi. Jadi maknanya itu psikologinya supaya anak-anak kita hari ini beringat ada masa nak bersukan, ada masanya perlu untuk beribadat kepada Allah. Jadi itu ada antara pendekatannya. Cuma bila dikaitkan dengan hantu, syaitan, jin dan sebagainya lagi, makhluk-makhluk ni bukan tak ada. Ada. Malahan kita ni sebagai orang Islam ni wajib meyakini bahawa adanya makhluk ni. Antara makhluk yang bertanggungjawab sehingga menyebabkan Adam dan Tok Adam dengan Tok Hawa kita tercampak ke bumi ni, tu iblis tu. Benar tak benar? Semua orang tahu cerita dia. Asalnya kita ni ada Tok Adam, Tok Hawa kita di syurga. Tetapi oleh kerana hasutan daripada iblis, syaitan dan seangkatannya, maka menyebabkan Tok Adam dan Tok Hawa kita ni tercampak ke bumi ini. Jadi makna iblis ni ada dan diminta mereka dan keturunan ni supaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia ini melainkan untuk mengabdikan atau memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya kita manusia dan juga jin itu tadi ada tujuan dan matlamat hidup di atas muka bumi ini, iaitu untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jin dan syaitan, jin ke syaitan ke iblis ni ada. Cuma orang kita, orang Melayu kita panggil hantu lah, panggil pontianak lah, panggil pocong lah, panggil kuntilanak lah, panggil toyol lah, apa benda lagi istilah-istilahnya yang digunakan. Kalau di negara-negara, bukan negara Malaysia saja, negara lain pun ada. Kalau Arab tu panggil ifrit lah, panggil jin dan sebagainya lagi. Semua benda ni ialah
jin dan syaitan itu tadilah, mana keturunan mereka itu. Jadi makhluk ni ada. Dan bila dikaitkan dengan hutan, ni memang tempat tinggal diorang. Kan? Jin ni bukan mana duduk di hutan belantara saja. Di rumah kita pun ada, tuan-tuan. Dalam masjid pun ada. Kan Nabi pernah cerita menghalau jin-jin, menceritakan bagaimana adanya syaitan di dalam masjid dan sebagainya. Jadi maknanya mereka ni di mana saja pun berada, tapi tempat tinggal diorang. Kerana kalau nak duduk dalam rumah, ada orang baca Quran, ada orang baca Yasin, ada orang zikir. Jadi dia panas duduk dalam rumah ni. Kan? Nak duduk dalam rumah Datuk Syahrudin. Oi, panas syaitan nak duduk dalam rumah tu. Duk baca Quran selalu, duk zikir selalu, syaitan pun tak sedap duduk, dia pun lepak kat hutan rimba. Nampak? Jadi bila dia lepak kat hutan rimba, orang-orang kita pula suka masuk hutan. Bila masuk hutan, tu yang jumpa macam-macam tu. Kerana syaitan ni, dia boleh orang kata menjelma dalam pelbagai bentuk. Jin ni lah, jin ni. Dia boleh. Sama ada dalam bentuk binatang, sama ada dalam bentuk manusia pun pernah ada kisah dia di zaman Rasulullah SAW, bagaimana syaitan berubah dalam bentuk sahabat. Nampak tak sampai macam tu? Syaitan mempengaruhi keputusan dalam cuba mempengaruhi keputusan dalam peperangan Badar contohnya. Jadi syaitan ni dia boleh menjelma. Cuma syaitan ni kita makhluk yang hakikatnya kita tak nampak. Innahu yarakum huwa wa qabilahu min haitsu la tarawnahum. Makna dalam surah Al-Ahzab ayat 27 disebutkan sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Maknanya mereka tengok kita ni tak dapat tengok mereka. Sebab tu kita panggil makhluk halus. Benda halus memang tak nampak lah. Kadang-kadang Tok Bomoh pun tak nampak. Dia sembang je derah. Nampak tak? Jadi kita ni sebab tu kita tak nampak. Musuh yang kita tak nampak tu syaitan. Tetapi sentiasa membisikkan kepada kita ini supaya mendorong berbuat kejahatan, disesatkan diri kita, dia rasuknya kita, jadi histeria dan sebagainya lagi. Itulah orang kata hakikat untuk mengenal sikit sebanyak nak mengenal iblis dan syaitan ataupun jin itu sendiri. Okey, maknanya secara kita tidak sedar sebenarnya memang adalah perkara-perkara yang dikatakan oleh Ustaz tadi. Jadi itulah bila kita balik kepada tajuk kita, ada etika-etika yang perlu kita jaga apabila kita mula masuk dalam hutan ataupun rimba ini. Cuma Datuk, saya tertarik untuk membawa kepada beberapa siri kehilangan yang dilaporkan sebelum ini. Kehilangan di dalam hutan, masuk hiking, kemudian ada juga salah satu ceritanya ketika masuk larian membabitkan laluan dalam hutan kemudian tak dapat dijumpai dan sebagainya. Jadi adakah ini ada kaitan dengan perkara-perkara yang disebut oleh Ustaz? Tetapi secara teoretikalnya barangkali mungkin Datuk ada pengalaman-pengalaman yang nak dikongsikan lagi berdasarkan cita-cita yang saya perkatakan tadi. Memang banyak peristiwa berlaku. Jadi kita kena tahu ya, seperti mana Ustaz kata, kita perlu orang kata orang tua-tua kata beringat. Tu ayat dia. Kita selalu perlu beringat. Maksud beringat ni sebenarnya sangat luas ya. Kita beringat maknanya kita tak boleh nak bising tak tentu arah, ataupun kadang-kadang dilarang kita untuk panggil nama dalam hutan ya. Jangan ada panggil nama ya. Itu yang kena panggil tu. Jadi isu ini bukannya tertumpu kat Malaysia saja, sebenarnya berlaku di seluruh dunia. Kegairahan nak masuk hutan ni berlaku di rata-rata tempat. Kalau kita tengok cerita-cerita Inggeris pun dia cerita juga ya, macam Harry Potter lah, pokok boleh belit lah, pokok boleh lah. Jadi kita sebenarnya diberi ataupun ditonjolkan ataupun diutarakan dengan pelbagai cerita, termasuk cerita kita dekat kampung tu kan, nenek kebayan lah dan sebagainya. Jadi ni semua saya pernah dengar lah masa kecil dulu. Jadi pergilah situ, nanti nenek kebayan buat lari kamu dan sebagainya. Jadi isunya yang saya nampak pertama ialah
kita kena beringat, ya. Ayat beringat tu paling penting, sebab beringat maknanya bukan ingat bahawa seperti Ustaz kata, kita bukan penghuni, ya. Kita ada lain-lain tumbuhan, semuanya adalah makhluk Allah. Maknanya beringat, maknanya always dalam otak kita kena ingat. Tapi di samping tu saya nampak kita ni terlampau gairah nak masuk kawasan. Walaupun dia kata kawasan tu, saya dah biasa ni puluh-puluh tahun berjalan. Tapi you tak ada ilmu dia. Maknanya cara dia. Kadang-kadang kita tak ada bawa peta pun. Sepatutnya masuk hutan kena adalah peta. Sekurang-kurangnya. Tunjuk direction dan sebagainya. Dan juga sama ada you ada tak survival punya skill, ya. Sama ada kita boleh tak ilmu-ilmu ni boleh dipelajari untuk kita. Jadi bila kita dah lebih yakin dan kita tahu tempat tu dan boleh kita ni, jadi saya rasa yang paling orang takut ialah hilang dalam hutan. Paling orang takut. Ya. Nak kata pegawai hutan pun tak pernah hilang. Ada pernah berlaku kehilangan dalam hutan sebab, dan juga ada cerita-cerita, contohnya pegawai kami yang tidak boleh keluar, ya, walaupun dia nampak orang nak mai tolong dia, datang untuk cari dia, tapi dia sendiri tidak boleh berkomunikasi ataupun suara dia tak keluar dan sebagainya. Jadi macam-macam. Kita nak berehat sekejap, Datuk. Okey. Kita berhenti dekat tak nampak dia. Itu nanti kita nak sambung ni tu. Agak menarik. Saya rasa topik pagi ni sebenarnya bukan saja untuk mereka-mereka yang tidak minat aktiviti-aktiviti dalam hutan, tetapi sebenarnya ini boleh mendorong lebih ramai lagi mereka-mereka yang terlibat secara langsung, kerana apa yang diperkatakan oleh Datuk dan juga Ustaz ni banyak memberikan informasi-informasi yang mungkin sebelum ini kita tidak mengambil terlalu berat perkara-perkara seperti ini. Jadi ada kemungkinan tajuk pada pagi ini boleh kita panjangkan kepada rakan-rakan yang lain. Jadi kepada anda yang sedang mengikuti kami di Facebook, boleh panjangkan, forwardkan kepada rakan-rakan yang khususnya terlibat secara langsung dalam sukan aktiviti-aktiviti yang melibatkan hutan ini, kerana ada maklumat-maklumat yang disampaikan oleh Ustaz. Kalau selepas ini ada tip-tip yang mungkin kita nak kongsikan, tak apa, banyak lagi kita nak bincangkan. Benarkah pokok berantu? Itu yang sedang kita bincangkan dalam TV Eko Relawan ini. Kita berehat sekejap, jangan ke mana-mana. Kita jumpa lagi selepas ini, insyaAllah. Ya, terima kasih. Itu dia, nampak perbincangan untuk sesi yang pertama ini sangat hangat, ya, dibincangkan. Saya nampak speaker-speaker kita pun bersemangat untuk nak share dengan lebih lanjut dengan anda semua. Jadi sebelum tu kita dengan bersama saya sekarang ini di tangan saya adalah Monty Kopi, okey, iaitu handcrafted coffee. Monty Kopi ini kita saksikan, kalau pada warga-warga UKM mungkin tahu Monty Kopi ini berada di mana, ya, berada di UKM, kafe yang boleh saya katakan agak hipster. Jadi kita sama-sama tengok sedikit video montage yang di bisa buat nanti juga. Assalamualaikum, saya Afika dan saya adalah barista di Monty Coffee. Dan di tengah saya ini adalah Datuk Ahmad dan juga Datuk minuman yang paling best seller, ya, dekat Monty Coffee ni. Dan anda boleh ke sini di FFSA, iaitu Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan di arah 1. Kami mengopi di layan FB Live Eko Relawan TV. Menariknya di Monty Coffee, dengan setiap pulangan botol handcrafted ini anda akan mendapat satu ringgit. Marilah sama-sama kita membayar. Kerjasama yang baiklah lepas ini. Iklan siapa? Kerjasama yang baik. Ya, itu dia sedikit video montaj daripada Monty Kopi. Jadi kita ada soalan yang akan 3 soalan, ya, yang kita akan utarakan kepada anda semua. Kita akan pilih di penghujung rancangan. Saya akan bagi soalan dulu. Jadi soalan yang pertama adalah
di manakah lokasi Monty Coffee ini? Okey, soalan yang pertama. Okey, kita akan pilih jawapan yang betul di hujung rancangan. Soalan yang kedua adalah apakah flavor best seller daripada Monty Coffee? Okey. Soalan yang pertama, di manakah lokasi? Di manakah lokasi Monty Coffee? Dan soalan yang kedua, apakah flavor best seller daripada Monty Coffee? Dan soalan yang ketiga, okey. Kita dua soalan saja dahulu. Kembali semula selepas ini, okey? Kita sambung untuk slot sesi yang kedua. Okey, terima kasih. Shibah lah saya panggil nama. Ain ataupun Ain lah nama pendeknya. Ain nama ala-ala Arab ni. Okey, menarik. Saya tak pernah try KOP punyanya tadi, KOP tadi, jadi boleh anda dapatkan mungkin maklumat-maklumat itu juga memberikan satu ruang yang baru kepada kita untuk menerokai pasaran-pasaran baru, produced by local kita punya entrepreneur. Jadi hari ini banyak sekali produk-produk. Jadi kepada anda yang mungkin berminat, nak bekerjasama dengan TV Eco Relawan TV, boleh berhubung terus dengan tim TV Eco Relawan. Jadi selain daripada kita bincangkan, dia macam the real TV juga yang anda saksikan di siaran TV di negara kita. Produk-produk juga boleh bersama dengan kami untuk perkongsian dan sebagainya. Okey, baik, kita masih lagi membincangkan tentang benarkah pokok berhantu. Kalau di dalam segmen yang pertama tadi telah pun diberikan gambaran, telah pun diberikan penjelasan oleh Ustaz dan juga Datuk. Ya, memang ada unsur-unsur ataupun elemen-elemen itu. Cumanya kita lah yang perlu tahu bagaimana sebelum nak masuk hutan, sebelum nak masuk rimba, apakah langkah-langkah yang perlu diambil, apakah peraturan-peraturan yang perlu kita patuhi. Ini penting. Macam kita nak masuk rumah jiran lah, takkan nak terus masuk, mesti bagi salam dulu, mesti ketuk pintu dulu sebelum kita dibenarkan masuk. Jadi begitu juga dengan hutan dan juga rimba, ada syarat-syaratnya, ada peraturan-peraturan yang perlu kita patuhi. Okey, tadi Datuk dah berhenti sampai tidak dapat ditemui, tidak dapat dijumpai. Ini yang kita baca sebelum ini berlaku, kehilangan dalam hutan dan sebagainya. Jadi mungkin sebelum Datuk menyambung, saya nak pergi kepada Ustaz sekejap. Ustaz, mungkin generasi pada hari ini, minta maaf lah kalau kita sedikit menyentuh soal ini. Mungkin kadang-kadang tu peraturan masuk ke dalam hutan itu tidak dijaga, tidak dititik beratkan, umpamanya berdoa dulu sebelum masuk ke hutan. Adakah ini juga menjadi faktor kepada penyumbang perkara-perkara yang menyebabkan kehilangan dan sebagainya? Boleh dengar suara saya? Boleh Ustaz, silakan. Okay. Baik, saya suka mungkin nak menambah sikitlah apa yang telah Datuk Sarudin sebutkan tadi. Memang ada benarnya bila kita masuk ke dalam hutan, dan saya pun dah cerita tadi bagaimana hutan ni amat dekat kaitannya dengan kehidupan makhluk seperti mana jin dan sebagainya. Kisah-kisah yang pernah kita dengar, orang masuk hutan tak jumpa jalan balik, tak jumpa jalan pulang, sesat, masuk ke dalam dunia orang bunian, macam-macam lah ceritanya. Ada yang selepas setahun, ada kisah yang selepas setahun baru jumpa, baru dia balik ke dunia, ke alam yang nyata. Ada yang orang kata mengambil masa berminggu-minggu, berbulan-bulan, baru dia orang kata baru dia balik ke pangkuan keluarga dia. Jadi kisah-kisah lah yang dapat kita dengar. Macam apa namanya, Cik Tabah cerita tadi, memang apa namanya, bila kita masuk rumah orang, kita kena jagalah adab-adabnya. Jangan kita main masuk dah, bagi salam dulu, ketuk pintu dulu, orang tu ready tak ready menerima kita sebagai tetamu. Sebab
mereka ni pun ada komuniti mereka yang tersendiri. Ada orang kata mereka ni pun ada hidup bermasyarakat. Ada kampung dia. Ada tempat tinggal dia di dalam tu. Sebab tu saya kata tadi di awal tadi, memang kita tak nampak mereka tetapi mereka nampak kita. Jadi kita ni bila masuk hutan cakap besarnya, masuk hutan tanpa adabnya, masuk hutan kita pula kita tak ada interaksi yang baik dengan makhluk-makhluk rimba ni. Pokok-pokok main kita tarah, kita potong, kita kita takik, bunuh binatang-binatang ikut suka-suka kita. Jadi ini adab yang perlu kita jaga. Sebab itulah antara adab bila kita nak masuk hutan ni, sebelum nak masuk tu lah, ni saya peringatkanlah pada diri saya, sahabat-sahabat saya, geng-geng hiking ni. Sebab saya pun pernah lah 2-3 kali hiking 2-3 tempat ni. Saya tengok ramai di kalangan pendaki ni, mereka ni tak jaga adab. Tak jaga adab. Dengan pasang lagu kuat-kuatnya, dengan melalak tak tentu halanya, orang kata gelak tawanya dan sebagainya lagi. Bukan tak boleh bergelak tawa, boleh tuan-tuan. Boleh bergelak tawa, tetapi dalam keadaan, dalam kondisi yang beradab lah kata orang. Tidak terlalu ganggu. Ini menjerit tentu hala. Macam tadi, jangan sebut nama. Jangan sebut nama. Itu antara adab jugalah kata Datuk tadi. Oi, tabah. Jangan panggil tabah. Pengacara handsome. Tabah. Pengacara handsome tak apa. Jadi jin tu pun keliru juga. Siapa pula pengacara handsome ni? Nama lah. Itu tak apa. Jangan panggil nama. Lagi dia panggil nama, masuk kampung dia, mampu tak keluar dah. Itu maknanya lah. Ini Ustaz, tapi Ustaz, benarkah wujud perkampungan bunian di dalam hutan? Saya kata tadi, mereka ni ada komuniti mereka. Dan mereka hidup di tempat mereka. Jin ni ada. Dia ada kampung dia ada tempat tinggal dia ada jiran tetangga dia ada kerja buat. Dia tak boleh hidup dengan kita. Dia kalau hidup dengan kita, dia pun tak boleh hidup dengan kita ni. Jadi mereka hidup di tempat mereka dan kita ni sering kali masuk, kata kacau tempat tinggal mereka ni. Jadi bila kita lalu kampung mereka, tempat tinggal mereka ni, sebab tu kita kena elok. Kan? Sebab tu untuk menghindari daripada gangguan-gangguan orang kata makhluk yang sebab jin ni ada jin Islam, ada jin kafir. Hak jahat ni, hak kafir ni, hak jahat ni, dia kadang-kadang ganggu kita. Sebab tu nak masuk tu baca Fatihah dulu, banyakkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baca bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Baca salamun ala nuh innaka hamidum majid. Kan? Kalau sesat ni antara petua yang diberikanlah kepada kita. Kalau sesat, baca ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Surah Fatihah ayat 6 tu, maknanya baca 7 kali. Baca 7 kali. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ini orang pergi Mekah, sesat kat Mekah pun dia baca ayat ni juga. Tapi dia cakap dengan Arab, dia tak tahu nak balik hotel. Ihdinas siratal mustaqim. Pak Arab pun geling kepala. Ni nak balik hotel tak jumpa ni. Jadi antara petua lah. Maknanya kalau berlaku sesat, sesat tu kadang-kadang orang yang berpengalaman, orang yang dah lama, kata Datuk tadi, forester sendiri pun sesat dalam hutan. Sebab apa? Sebab tu. Tadi sebab dah mungkin orang kata mengganggu makhluk lain lah. Dia kata makhluk halus tadi. Mungkin kita ni ada silap tak jaga adab, menyebabkan kita akhirnya masuk dalam dunia mereka ni. Dunia yang kita tak nampak. Ada yang kata, kisah-kisah yang kata sampai berkahwin dengan orang mereka. Wallahualam, memang ada kisahnya. Bagaimana manusia ini berkahwin dengan jin. Ada kisahnya juga lah. Wallahualam. Saya tak tahu sejauh mana kebenarannya, tetapi ada kisahnya jugalah. Sebab tu yang mengambil masa yang lama baru keluar daripada dunia mereka. Sebab kita tak nampak. Dunia mereka memang kita tak nampak. Kalau kita nampak mereka, kita pun takkan mampu masuk hutan dah. Tengok jin sana, tengok jin sini. Mampu tak masuk dah. Sekali tu je lah pergi kan? Sekali tu tak sempat nak masuk, keluar patah balik lah. Baik,
itu antara yang sebenarnya banyak diperdebatkan, dibincangkan di kalangan para ahli akademik, cendekiawan, ustaz-ustaz juga banyak membincangkan apakah ada yang barangkali perlu dijaga sebelum kita masuk hutan dan sebagainya. Tetapi Datuk, dari segi kajiannya pula, bagaimana Datuk melihat kajian dengan adab yang perlu dijaga, kawalan yang perlu dipelihara ini, adakah masyarakat kita sebenarnya faham tentang ini Datuk, ataupun masih lagi kesedaran itu belum lagi tinggi ataupun meluas? Saya pegang kepada isu yang saya sebut tadi, ialah kita beringat. Kadang-kadang kita pergi kampung, orang kampung kata, you jaga baik-baik kawasan ni keras. Jadi apa teguran yang dibuat oleh orang kampung tu? Oh, ini kawasan ni keras, jaga baik-baik. Dan kita pergi tempat lain pun sama juga. Kadang-kadang diberi maklumat secara ni. Tapi yang kita yang sekarang ni perlu kita hormati pendapat tu. Jadi kita kena tahu, beringat maknanya, kawasan tu keras ya. Saya pernah dalam menjalankan di awal perkhidmatan saya, memang kita buat inventory maknanya pergi ukur pokok berada dalam hutan lebih daripada 20 hari 20-25 hari berkemah dan berada di situ dan berpindah Kadang-kadang kita tahu pengalaman ranger, orang yang lebih lama berada dalam hutan selalu tu, mereka akan memberi tips ataupun pandangan, ataupun kadang-kadang kita jalan straight kadang-kadang kita buat rintir jalan tu, lepas tu ranger tu kata, mai kita kona. Pergi sebelah kiri, lepas tu pusing balik. Maknanya dia cuba mengelak kepada apa yang Ustaz kata, perkampungan dan sebagainya. Dan kita juga perlu buka mata kita melihat sekeliling. Kadang-kadang kita nampak dalam hutan, kita nampak berserabut apa semua, suddenly kita nampak satu kawasan yang cantik. Tiba-tiba kita nampak satu kawasan yang cantik dan sebagainya. Jadi kita kena berhati-hati supaya tidak menjejaskan keadaan itu dan sebagainya, mengganggu gugat kawasan itu. Jadi ini adalah beberapa isu-isu yang dibangkitkan ataupun diberi pandangan. Jadi kita kena berhati-hati. Kadang-kadang orang kata, saya dah biasa, saya tak peduli dah. Jadi ini menimbulkan keangkuhan dan sebagainya. Jadi hormat kepada kawasan yang kita nak pergi itu amat penting, sebab kita akan nampak ciri-ciri dan sebagainya. Jadi yang Ustaz kata bising, terlampau gairah, terlampau seronok dan sebagainya. Dan kita kadang-kadang jumpa satu-satu benda, jadi kita tak perlu ambil kita nampak, ni cantik ni batu ni, saya nak bawa balik. Janganlah, kalau boleh tinggallah kat situ dan sebagainya. Jadi dia ada kadang-kadang malam kadang-kadang malam kita bawa torchlight. Jadi patutnya torchlight tu untuk suluh tempat kita perkemah dan sebagainya. Ini pergi tala putar tuli, tunjuk sana tunjuk sini dan sebagainya. Itu pun akan ganggulah keadaan dalam hutan dan sebagainya. Maknanya kita kena ada adab. Jadi itu yang saya kata, jadi bila kata beringat, kita kena belajar. Belajar perkara-perkara ini, dan kita kena ingat bahawa benda-benda ni wujud seperti mana Ustaz kata tadi, dan kita kena hormati keadaan walaupun kita nak pergi belajar untuk mencari ilmu dan sebagainya. Namun perkara-perkara penting maknanya dulu dia orang kata jangan bawa telur. Pernah dengar lah, pergi berkemah jangan bawa telur, jangan bawa daging dan sebagainya. Jadi ini pun ada elemen-elemen mungkin Ustaz boleh terangkan apa kaitan telur dengan dan daging dan sebagainya. Jadi dia adalah dia punya petua sebenarnya. Daging tu binatang luar suka kan. Dia boleh datang ke kemah kita dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ini perlu kita hayati dan juga ambil ingatan. Saya balik-balik nak cerita tu sebab selalu orang tua-tua kampung kata yang nak masuk tu beringatlah jadi dia beringat tu mempunyai isu-isu ataupun aspek-aspek penting. Minyak wangi orang tak suruh masuk hutan bubuh minyak wangi, kata ceruk. Jadi minyak wangi juga tidak digalakkan. Ada yang disebut tidak digalakkan supaya wangian tu mungkin membawa perkara-perkara lain dan sebagainya. Jadi adalah beberapa, dan kadang-kadang
kita jumpa pokok ara ya, akar-akar semua, janganlah kamu susur masuk dalam kawasan tu dan sebagainya ya. Jadi kita kena fahamlah keadaan. Memang dalam salah satu tu ialah pokok ara ya. Pokok ara ni paling unik sebenarnya. Walaupun rupa dia kita nampak kembang tu, yang tu kan? ya, pokok ara tu memang banyak dalam hutan. Tapi kita kena ingat pokok ara itulah dapur kepada hutan. Dapur maknanya tempat makanan ya. Pasal dia berbuah selalu dan burung-burung datang makan dan hidupan-hidupan liar bergantung kepada pokok ara. Ya, walaupun kita takut, tetapi dia adalah sumber makanan yang utama bagi hidupan liar ni, khususnya burung ya. Jadi kadang-kadang kita nampak pokok anak benih pokok ara ada atas bumbung kita. Sebab apa? Sebab burung yang makan dia berak atas rumah, maknanya ada punca kita, maknanya dia boleh tumbuh mana saja. So dia ada dia punya hubung kait ni hutan dengan satu antara lain. Jadi setiap tumbuhan, setiap apa yang ada tu mereka adalah bergantung rapat antara satu sama lain. Kita yang nampak pelik, tapi mereka bergantung di antara satu sama lain untuk meneruskan kehidupan mereka. Walaupun pokok tu berdiri tegak di satu tempat, tapi ada juga dia adalah rumah kepada burung-burung, tempat makan dan sebagainya. Jadi kita perlu ambil kira lah dalam perjalanan kita dalam penerokaan. Janganlah pergi musnahkan tempat makan orang kan, dapur orang, habislah nanya kan. Menarik sekali sebenarnya kalau kita bila kita menerokai tajuk benarkah pokok berandu ini membabitkan alam sekitar, hutan ataupun rimba dalam bahasa yang lebih saintifik, yang lebih mudah kita nak faham ini, sebenarnya banyak lagi perkara-perkara yang menarik boleh kita bawa dalam TV Ekorelawan untuk siaran-siaran yang seterusnya. Kita di hampir penghujung rancangan sebenarnya. Kalau kita panjangkan lagi mungkin orang dah tak tunggu siaran yang kedua. Jadi kita siaran pertama ni dia bagi gimmick sikit. Dengan jadi mungkin kita nak buat kesimpulan sebelum kita berakhir dalam siri yang pertama ini, Ustaz. Mungkin merujuk kepada tajuk kita, benarkah pokok berhantu? Kalau pada saya dan pandangan saya, makanya dunia kita dengan dunia hutan dua benda yang berbeza. Cuma bagaimana kita berhubung dengan dunia hutan itu adalah penting. Bagaimana Ustaz? Baik, untuk kesimpulannya di sini dapat saya simpulkan, yang pertamanya ialah setiap kejadian Allah Subhanahu Wa Taala itu mereka ni ada matlamat kehidupannya masing-masing. Ya, iaitu seperti mana saya sebutkan tadi, semuanya ada tujuan untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma cara bentuk syariat kita ni mungkin berbeza. Maknanya kita tak sama. Ya, kita tak sama kehidupan kita dengan kehidupan makhluk yang kita tak nampak tadi, iaitu jin itu. Jadi maknanya jangan kita mengambil pendekatan bermusuhan dengan mereka ataupun berkawan dengan mereka pun sebenarnya tidak digalakkan. Sebab orang dulu mereka ambil jin ni untuk bekerja, untuk supaya kawan membantu kehidupan di kampung dan sebagainya. Sehingga timbullah istilah saka dan akhirnya menyusahkan kehidupan manusia hari ini. Bila orang hari ini bukan kerja di kampung, tapi saka tu masih ada lagi, masih mengganggu anak cucu ni. Jadi saka ni cerita dia panjang pula. Perlu kisah siaran kedua insya-Allah. Jadi kesimpulannya macam inilah. Untuk apa kita masuk hutan? Untuk apa kita? Dan hutan rimba ni untuk apa sebenarnya bagi kita? Itu yang kita kena faham. Orang-orang yang hiking, masuk hutan, meneroka hutan rimba, cuba tengok kepada matlamat. Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu bermula daripada niat kamu. Bukan sekadar kita masuk hutan tu nak seronok-seronok. Kalau masuk perlu ada tujuan untuk kita melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga seperti mana kata Datuk tadi, sebagai hutan ini sumber ilmu yang amat banyak. Dan saya suka dengan istilah itu, dan carilah ilmu di dalam hutan. Saya sendiri, pengalaman ikut Datuk sendiri, saya kata saya banyak dapat ilmu bila mana masuk ke dalam hutan.
mengenali tumbuh-tumbuhan, mengenali serangga, mengenali bagaimana proses kehidupan di rimba dan sebagainya lagi lah. Jadi maknanya bila kita masuk sesuatu dengan tujuan dan matlamat yang baik, insya-Allah pergi kita masuk hutan kita dalam keadaan baik dan keluar kita pun dalam keadaan baik. Tapi kalau masuk tu hanya nak seronok-seronok, masuk pula bawa awek pula, nak panjat, tolak-tolak pungkok lagi, udahlah. Kalau dah campur unsur-unsur maksiat dalam tu, tu yang sudahnya kena rasuk lah, kena sesat larat dan sebagainya lagi. Jadi jaga adab-adab itulah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kalau dengan niat yang betul, segalanya akan selamat. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada pihak Kelab Ekorelawan kerana sudi untuk jemput saya untuk kali ini. Mudah-mudahan apa yang dibincangkan ini memberi manfaat kepada kita bersama. Terima kasih. Okey. Terima kasih Ustaz. Sebelum kita berakhir, mungkin Datuk nak buat 1 minit ya, 1 minit. Rangkuman. Rangkuman ya. Okey. Saya pegang kepada dua perkara utama lah ya. Yang pertama, saya masih lagi nak berpegang kepada beringat tu ya. Jadi kalau kita masuk hutan, beringat maknanya ambil keseluruhan. Konsep beringat tu maknanya kita kena ambil tahu seperti mana Ustaz cerita dan sebagainya. Yang kedua ialah kita kena ada semangat ya. Macam mana nak dapat semangat untuk berada dalam hutan dan sebagainya? Bukan dari segi tenaga saja. Semangat maknanya kita punya kekuatan kita, maknanya kita kena ada ilmu. Balik kepada ilmu, maknanya kita kena belajarlah serba sedikit macam mana berada dalam hutan, macam mana nak teroka, macam mana nak pergi satu tempat ke satu tempat. Walaupun tak ada, walaupun katalah tak ada peta, mesti ada cara-cara lain yang kita boleh keluar dari itu, iaitu pembelajaran mengenai elemen-elemen ikhtiar hidup ya. Ikhtiar hidup ya, maknanya makanan. Kadang-kadang kita sesat, tak ada tempat nak makan. Apa benda yang kita boleh makan? Tak ada sungai, macam mana nak dapatkan air? Itu semua ada kita boleh belajar perkara-perkara itu. Ya akhir sekali sama ada berhantu atau tidak, akhirnya bergantung kepada kita punya minda kita. Minda kita akan tentukan dengan semangat kita sama ada dia berhantu atau tidak. Itu semuanya berkait rapat lah maknanya. Itu kalau kita kuat, kalau kita dah beringat, saya rasa dia tak adalah ganggu kita kan. Ya. Pekik telolong macam tadi yang cerita Ustaz tadi cerita, pergi tak ada tujuan, saja nak pergi beriadah rondah dalam hutan, maknanya mungkin kita akan menghadapi masalah-masalah yang kita tak duga. Jadi itu secara ringkas lah, secara mana yang saya sedikit sebanyak pengalaman, jadi bolehlah berkongsi. Taklah sehebat mana, tapi itulah yang kita alami selama ini. Jadi saya ucap terima kasih kepada TV Ekorelawan. InsyaAllah kita akan teruskanlah cari topik-topik yang lebih menarik. Dan kalau kesempatan boleh jemput lagi lah. InsyaAllah. Boleh dikekalkan sebagai tetamu dalam program TV Ekorelawan. Saya mengutip semua pandangan-pandangan, ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Datuk dan juga Ustaz. Satu, kalau mungkin saya rangkumkan, baik yang kita beri, baiklah yang kita dapat. Jadi begitu jugalah apabila kita masuk ke dalam hutan, apabila kita berbaik dengan makhluk-makhluk Tuhan yang lain, insya-Allah pasti urusan-urusan kita di dalam rimba atau hutan itu akan dipermudahkan. Seperti kata Ustaz tadi, jaga adab, jangan terlalu nak seronok sangat, jangan terlalu nak teruja sangat. Dia ada syarat-syarat, ada adab-adab yang perlu dipatuhi. Dan kata Datuk tadi, beringat ni bahasa utara kan, ataupun peringatan ni sangat penting. Apa juga kerja yang kita nak buat, apa juga aktiviti kita nak buat, peringatan, remind diri kita apa respon kita terhadap benda-benda atau makhluk Tuhan ini akan menentukan dia punya result dia nanti. Okey, terima kasih kepada anda yang melayari Facebook TV Ekorelawan. Saya nampak banyak sekali respon, pandangan-pandangan. Ada juga yang cuba nak menjawab soalan-soalan yang saya dipahamkan. Hadiahnya dapat kopi sebagai hadiah yang ditawarkan oleh pihak TV Ekorelawan. Baik, sampai di sini saja. InsyaAllah kita akan jumpa dalam episod yang kedua nanti. Harap dia kekalkan pengacara ni lah. Dia kekalkan. InsyaAllah. Jadi terima kasih banyak pihak UKM, pihak Fakulti Alam Sekitar Lestari dan sebagainya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih kepada semua pelayar-pelayar secara atas talian di Facebook. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya Tabah Syazan Rasulullah. Saya serahkan kembali
kepada Ain untuk meneruskan ataupun menutup program kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah pokok berhantu? Berbalik kepada pemikiran kita. Assalamualaikum. Bye-bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Baik, terima kasih diucapkan kepada panel-panel kita hari ini ya. Terima kasih Encik Tabah selaku host dan juga Datuk dan juga Ustaz Khairil, dan saya harap ya penonton semua mendapat sesuatu ya, kalau tak banyak sedikit ya, sesuatu daripada perkongsian webinar kita pada hari ini. Dan juga InsyaAllah ya, kami akan bawakan kepada anda segmen-segmen topik-topik yang lebih menarik di webinar akan datang pada siri kedua, siri ketiga ya, yang mungkin cadangan-cadangan tajuk yang kita sudah bincangkan bersama adalah mungkin kita akan bawakan topik Insta-famous versus saintis alam sekitar. Menarik kan? Jadi yang kedua adalah kenapa, yang kedua topik yang agak menarik juga bagi saya adalah kenapa hutan dijadikan tempat berteduh di saat kita kemurungan, kesedihan. Asal kita happy, kita tak mencari alam sekitar. Bila kita sedih, kita akan post gambar kita di laut, gambar suasana alam sekitar kan. Jadi yang topik yang menarik juga yang kita akan bawakan kepada anda adalah adakah benarkah plastik boleh dimakan. Jadi ingin tahu dengan lebih lanjut tentang topik-topik yang kita akan bincangkan, jangan lupa like dan share, komen, jangan lupa follow di FB Ekorelawan TV, okey? Dan sebelum tu kita akan saksikan semula tayangan video dari Kelab Ekorelawan TV. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang tuan-tuan dan puan yang di sana. Jangan lupa saksikan kami di FB Live TV Club Ekorelawan UKN untuk sama-sama kita menjaga kelestarian kampus UKN. Bye-bye. Jangan lupa saksikan rancangan pertama Kelab Ekorelawan di Facebook. Jangan lupa like Facebook dan Instagram Kelab Ekorelawan UKM. Saksikan Ekorelawan TV sambil makan waffle di Pusanika. Jom follow Ekorelawan TV. Ya, baiklah. Jadi seterusnya, tadi masa kita buat slot iklan untuk Monty Coffee, banyak juga ya, banyak sangat komen yang menjawab soalan-soalan kita. Jadi yang memberi respon, terima kasih yang memberi respon dan memberi jawapan, dan kita akan memberitahu, kita akan announce pemenang di hujung di orang kata apa di hari ini ya. Bukan selepas webinar ini, selepas habisnya webinar ini. Dan juga sebelum kita akhiri, kita ada satu lagi segmen tajaan daripada Soccer Ace ya, yang menaja kita punya webinar hari ini. Jadi kita saksikan dulu video teaser.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan. Saya selaku manager Sokek Sebangi dan juga coach untuk Sokek Sebangi. Pada hari ini boleh tengok anak buah saya sedang menjalankan dribbling. Kita akan menggunakan kaki kanan dan juga kaki kiri. So kita nak dua kaki hidup sebagaimana yang telah diajar oleh Pak Syed kita, ball mastery. So kepada ibu bapa yang berminat untuk menghantar anak dia, boleh datang ke Sekolah Menengah Jalan 4 ataupun JES. Betul-betul di area Sehen. So datanglah ke Padang setiap hari Sabtu 4.30 dan 6.30 setiap minggu, kecuali ada cuti-cuti yang agak panjang. Tapi pada Merdeka kita teruskan perjuangan. Hidup bola sepak Malaysia. Ya, itu dia sedikit video daripada Soccer Ace. Jadi ada dua soalan ya bagi siapa yang menyaksikan video tadi secara betul-betul. Kita ada dua soalan yang kita nak bagi hadiah, iaitu berupa di tangan saya. Face mask ya, khas daripada UKM. Tunggu. Soalan yang pertama, bagi siapa yang bertuah, sila reply dan jawab di ruangan komen untuk mendapatkan face mask UKM ini. Soalan yang pertama daripada video tersebut adalah, di manakah lokasi Soccer Ace Bangi? Saya ulang suara, di manakah lokasi Soccer Ace Bangi? Siapa yang tahu jawapan sila tulis di ruangan komen sekarang untuk dapatkan face mask limited edition ya. 50 tahun daripada UKM. Soalan yang kedua, dah bersedia? Soalan yang kedua, berapakah nombor jersey yang dipakai oleh coach kita dalam video tadi? Berapakah, saya ulang, berapakah nombor jersey yang tertera di belakang baju coach tadi di dalam video Soccer Ace tadi? Kita tengok video sekali lagi. Kita tengok, saksikan video sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan. Saya selaku manager Sokek Sebangi dan juga coach untuk Sokek Sebangi. Pada hari ini boleh tengok anak buah saya sedang menjalankan dribbling. Kita akan menggunakan kaki kanan dan juga kaki kiri. So kita nak dua kaki hidup sebagaimana yang telah diajar oleh Pak Syed kita, ball mastery. So kepada ibu bapa yang berminat untuk menghantar anak dia, boleh datang ke Sekolah Menengah Jalan 4 ataupun JES. Betul-betul di area Sehen. So datanglah ke Padang setiap hari Sabtu 4.30 dan 6.30 setiap minggu, kecuali ada cuti-cuti yang agak panjang. Tapi pada Merdeka kita teruskan perjuangan. Hidup bola sepak Malaysia. Baiklah. Saya rasa anda semua pasti tahu jawapannya. Jadi kena tekan, kena reply dan jawab di ruangan komen sekarang. Berapakah nombor di jersey dan lokasi Soccer Ace Bangi. Dan sebelum kita mengakhiri webinar 1 pada hari ini, saya mewakili semua Kelab Ekorelawan TV dan juga ahli jawatan kuasa ingin meminta maaf jikalau terdapat sebarang kesilapan dan kesulitan kerana ini merupakan kali pertama kita bersiaran di webinar TV. Dan juga kepada warga staf UKM, boleh dapatkan link pendaftaran SPEL di ruangan komen, boleh tekan untuk pendaftaran. Saya ulang, kepada warga staf UKM, boleh tekan link link pendaftaran SPEL di ruangan komen, alright, untuk kehadiran. Alright.
Jadi terima kasih kepada semua penonton yang menunggu, yang bertahan sehingga penghujung webinar ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Kami semua amat menghargai dan kami ingin menjumpa anda lagi di segmen webinar sesi kedua akan datang ya. Jadi kita akan jumpa anda di webinar seterusnya dengan topik-topik yang menarik ya. Insta-famous versus scientist alam sekitar. Kenapa hutan dijadikan tempat berteduh di saat kita kemurungan ataupun benarkah plastik boleh dimakan? Nantikan jawapannya di webinar kami yang akan datang di FB Ekorelawan page. Kena follow dan like kami, alright? Dan kita akan membuat pengumuman rasmi di FB Ekorelawan TV. Okay, sebelum jam 3 petang, bagi sesiapa yang memenangi soalan yang jawab tadi tu, kita akan umumkan di FB Ekorelawan TV sebelum jam 3 petang insyaAllah. Dan tahniah kepada yang pemenang. Dan untuk itu kita akhiri video kita. Kita akhiri webinar kita dengan video daripada Monty Kopi. Saya Afika dan saya adalah barista di Monty Coffee, dan di tengah saya ini adalah latte caramel dan juga latte hazelnut, itu minuman yang paling best seller ya dekat Monty Coffee ni. Dan anda boleh ke sini di FFSA, itu Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan di arah 1. Kami mengopi, kita layan FB Live Ekorelawan TV. Okay, menariknya di Monty Coffee, dengan setiap pulangan botol handcrafted ini anda akan mendapat RM1 off. Marilah sama-sama kita menjaga alam sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang tuan-tuan dan puan yang di sana. Jangan lupa saksikan kami di FB Live TV Club Ekorelawan UKN untuk sama-sama kita menjaga kelestarian kampus UKN. Bye-bye. Jangan lupa saksikan rancangan pertama Kelab Ekorelawan di Facebook. Okay, jangan lupa like Facebook dan Instagram Kelab Ekorelawan UKM. Saksikan Ekorelawan TV sambil makan waffle di Pusanika. Jom follow Ekorelawan TV.